أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang berusaha pengerusi surau timbalan pengerusi saf kepimpinan Jawatankuasa Surau Ad-Diniyah, seterusnya yang dikasihi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sidang jemaah sekalian. Kita sambung kitab Bimbingan Mukmin, Mau'izatul Mukminin. Babnya bab bahaya pangkat dan riya. Sebelum ni kita menyentuh mengenai sifat manusia yang suka kepada pujian. Itu juga di antara perkara yang dilarang di dalam kita melakukan amal-amal taat. Dia cari pujian. Di antara sifat madhmumah, ya, sifat yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga benda yang perlu dielakkan tadi, buat amal supaya dipuji. Yang ni dia buat amal supaya tidak dikeji. Dia buat amal supaya tidak dikeji, ataupun tidak diperli, ataupun tidak dimaki. Dia pun buat. Maknanya dua-dua itu adalah dikeji di dalam agama. Kita disuruhnya buat amal lillahi ta'ala, bukan nak cari pujian, dan bukan supaya tidak dimaki ataupun dikeji ataupun diperli dan seumpamanya. Itu dua sifat termasuk di dalam perkara-perkara yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Kita sambung sifat keburukan ar-riya. Keburukan ar-riya. Keburukan sifat ar-riya. Ar-riya maknanya membuat sesuatu amalan ataupun menunjuk-nunjukkan. Menunjuk-nunjuk juga di antara makna manusia membuat amalan, menunjuk-nunjuknya, ada berbagai-bagai tujuan. Berbalik kepada tadi, sama ada dia menunjuk-nunjuk amalan itu supaya dipuji, semua itu berkaitan. Ataupun dia buat amalan
Ar-riya itu supaya tidak dikeji ataupun dihina. Lalu dia buat amalan. Jadi termasuk di dalam kategori ar-riya. Di antara makna dipuji, supaya dipuji, ialah mencari kemasyhuran. Mencari kemasyhuran. Dan juga mencari kedudukan di dalam sesuatu amalan. Dia buat supaya dinaikkan pangkat umpamanya. Di situ ada unsur duniawi, faktor-faktor dunia yang dikejarnya. Amalan itu dibuat kerana faktor dunia. Seperti yang kita sentuh sebelum ni. Hadis hijrah. Ya, hadis Ummu Muhajir. Seorang pemuda, dia berhijrah. Berhijrah, mana ibadat hijrah itu berlaku. Dia betul-betul buat hijrah. Tetapi tujuannya nak cari habuan dunia. Dunia yusibuha awi imra'atin yankihuha. Nak cari habuan dunia ataupun perempuan yang ingin dikahwininya. Amalan itu dibuat tetapi mendambakan unsur duniawi, bukan lillahi ta'ala. Jumpa tu surat berapa tu? 235. Ini buku lama lah, 235. Itu buku baru berapa? Mungkin 500 lebih tu. Mungkin 500 lebih buku baru tu. Jadi ar-riya ini hukumnya adalah haram. Menyebabkan amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jumpa? Jumpa? Jadi bila dibuat amalan riya'an, maknanya daripada awal lagi amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan itu berlaku tetapi Allah tak terima. Berlainan dengan al-hasad, al-hasadu, yang tu amalan berlaku dan Allah dah terima dah. Allah dah terima, kemudian berlaku hasad dia kepada siapa-siapa, lalu al-hasad itu dia memakan pahala amalannya. Jadi samalah, amalannya sia-sia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Tu yang akhir tu, yura'un. Celakalah bagi mereka yang bersolat dalam keadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, dan juga bagi mereka yang bersolat di dalam keadaan riya, menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Di antara makna menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Supaya dipuji, dan juga dia rasa bangga. Rasa bangga. Pasal apa bangga? Pasal dia boleh solat. Dia boleh solat. Dia rasa bangga berbanding orang lain. Mana cari pujian, dan juga di dalam hatinya ada sifat takabur. Sifat takabur juga kategori sifat yang boleh merosakkan amalan. Ya, sifat takabur. Man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah.
Barang siapa bertakabur, ada sifat bangga diri, Allah akan menjatuhkannya. Barang siapa bertawaduk, merendahkan diri kerana Allah Ta'ala, Allah akan angkat darjatnya. Jadi sifat takabur, sifat yang menyebabkan amalan Allah tak terima. Dia adik-beradik dengan sifat ar-riya. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 10, walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Orang yang merancang kejahatan, dia merencanakan kejahatan, dia nak buat jahat, dia ada perancangan, adalah bagi mereka azab seksa yang berat, dan rencana jahat mereka akan binasa. Ada manusia begitu, bila merencanakan kejahatan, dia ada plan dia. Kemudian bukan dia seorang saja, dia akan ajak orang lain juga bersama dengannya untuk buat kejahatan. Percayalah, akhir sekali rencana itu akan makan diri mereka sendiri. Hancur, ya, dimusnahkan oleh Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mendatangkan kerosakan kepada diri mereka sendiri. Jadi kata Al-Imam Mujahid, mereka ini melakukannya dengan perasaan riya, menunjuk-nunjukkan amal ibadat untuk mendapat pujian dan kemasyhuran. Mendapat pujian dan kemasyhuran, termasuk di dalam makna ar-riya. Nak cari nama lah, sum'ah, nak cari nama. Cuma sum'ah ini dia duduk seorang-seorang rumah dia, tak ada siapa tahu. Dia solat, dia buat ibadat, dalam hatinya timbul perasaan akulah yang terbaik. Itu juga benda yang merosakkan hati dia. Dia tak tunjukkan pada siapa, dia tak cerita pada siapa, tak ada siapa tahu. Dia seorang-seorang rumah dia, baca Quran, dia bersolat. Di tengah tu dalam hati dia timbul perasaan, wah, akulah yang terbaik, I am the best. Timbul dalam hati dia. Itu rosak hati tu. Tanpa dia sedar bahawa dia bersolat, rajin baca Quran, bangun malam adalah dengan kurniaan Allah Ta'ala. Hada min fadli rabbih. Kurniaan Allah Ta'ala. Tanpa kurnia Allah, dia nak angkat sebelah tangan pun tak mampu. Dia nak suap makanan ke mulut dia pun tak mampu tanpa kurniaan Allah Ta'ala. Jadi amat besar murka Allah, dia sandarkan benda itu kepada diri dia, sedangkan benda itu semua adalah kurniaan Allah Ta'ala. Bersyukur dia, bukan dia rasa seronok, rasa akulah yang terbaik. Itu juga benda yang merosakkan amalan. Sepatutnya bersyukur. Pasal apa? Allah pilih dia untuk beribadat, rajin baca Quran, rajin solat, rajin buat amal-amal taat. Dia syukur kepada Allah, bukan rasa hebat. Firman Allah dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tengok yang last tu. Kemudian sesungguhnya, kata Allah, kamilah, firman Allah, ya, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Tu, mana kita buat suatu amalan,
bukan kita nak orang puji ataupun supaya manusia membalas balik budi kita, bukan kita hendak tu, tetapi kita hendak lillahi ta'ala. Di antara ibadat yang besar ialah memberi makan, membuat jamuan. Panggil siapa-siapa, pakai miskin, jiran tetangga, panggillah siapa-siapa buat jamuan. Jamuan, makan, minum, itu di antara besar pahalanya. Dipanggil it'amut ta'am. It'amu at-ta'am. Di antara perkara yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita perbanyakkan. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sebarkan salam, berilah makan, hubungkan silaturahim, bangunlah malam solat, kelak kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu dengan penuh sejahtera. Tengok, ya, di antara amalan yang bagus. Ini dibuat sebagai contoh saja. Mana semua amalan bukan kita cari pujian, bukan supaya dibalas balik oleh manusia. Mana kita hendak wajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah, kerana keredaan Allah Ta'ala. Itu makna wajhillah, makna redha Allah. Itu yang dicari. Bila liwajhillah, maknanya keikhlasan. Bila ada keikhlasan, barulah amalan Allah terima. Ya, kita kena ingat bahawa yang kita dah sentuh, di antara syarat amalan Allah terima, dua syarat yang besar. Yang pertama, ikhlas. Ikhlasun niyyah, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhlasun niyyah. Dan yang kedua, muwafaqatus syar'i. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua yang kita buat itu bertepatan dengan syarak. Dari segi zahirnya, muwafaqatus syar'i adalah bentuk zahir. Ikhlasun niyyah yang tu batin. Yang tu tak ada siapa nampak tahu melainkan Allah. Yang tu batin, di antara dia dengan Allah. Sementara syarat yang kedua, muwafaqatus syar'i, bertepatan dengan syarak, yang tu zahir, kita boleh nampak. Kalau dia solat, dia dia baca Al-Fatihah, kita boleh dengar. Yang tu zahir. Kita boleh dengar mana salah, mana betulnya. Kemudian tengok dia qiyam. Cara qiyamnya betul, cara rukuknya betul, iktidalnya betul, dengan tumakninahnya, sujudnya betul, duduk antara dua sujudnya, baca tasyahudnya. Yang tu muwafaqatus syar'i, bertepatan sebagaimana yang Nabi ajar. Tengok betul sebagaimana yang Nabi ajar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Sabda Nabi. Tengok betul solat dia sebagaimana solat Nabi. Kemudian ikhlas pun ada. Tu dia dengan Allah. Cukup dua syarat tu, amalnya makbul, Allah terima. Kalau termis ataupun gugur salah satu, maknanya ibadatnya mardud, ditolak. Apatah lagi kalau dua-duanya gugur. Ikhlas tak ada, yang tu dia dengan Allah. Yang kedua, yang dia buat itu tidak sebagaimana Nabi ajar. Dua-dua gugur. Jadi mardud amalnya. Jadi ikhlas itu berkaitan dengan hati, kena bersihkan hati. Sementara yang kedua, selari dengan syarak, yang ni kena belajar, kena berguru bagaimana solat.
Baca Quran, bagaimana baca yang betul. Yang tu kena berguru. Tu supaya amalan kita sebagaimana yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah apa? Al-Kahf. Suratul Kahf ayat 110. Sesiapa yang percaya dan berharap akan hari pertemuan dengan Tuhannya, mana hari akhirat. Hari akhirat dia nak bertemu dengan Allah dengan arti mengharapkan pahala, mengharapkan rahmah, mengharapkan wajhillah, mengharapkan ridha Allah, bukan sekadar bertemu. Maksud bertemu mengharapkan rahmat Allah. Tu bertemu. Kalau kamu nak begitu, hendaklah seseorang itu mengerjakan amal yang soleh. Tu maksud bertemu. Bertemu mengharapkan rahmat, mengharapkan ridha Allah. Kalau nak itu, buat amal yang soleh. Dan jangan melakukan syirik di dalam ibadat kepada Allah. Amal soleh itu dia buat dah, sembahyang, puasa, haji, baca Quran, zikir, amal soleh. Kemudian di dalam melakukan amal soleh jangan berlaku syirik. Jadi di antara makna syirik di dalam amal ialah ar-riya, syirik dalam amalan. Dia solat, dia puasa, baca Quran, tapi dalam solatnya ada syirik. Dalam puasanya ada syirik, asyirku billah ataupun al-isyrak billah. Ada syirik dengan arti di situ di antara maknanya ada ar-riya. Pasal apa? Ar-riya itu adalah asyirku al-khafi. Satu bentuk syirik yang tersembunyi. Tu dalam kategori asyirku. Amal elok cantik dia buat, tapi bersulamkan asyirku billah. Lalu amal dia ditolak. Jadi untuk bertemu Allah dalam keadaan mendapat rahmat Allah, keampunan di sisi Allah, buat amal itu khalis lillahi ta'ala, bersih, suci, tidak ada yang lain melainkan liwajhillah, kerana ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis qudsi, riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan lainnya, rahimahumullahu taala. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala berfirman, hadis kursi, man amila li amalan asyrik fihi ghairi asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluh wa ana bari'un wa ana aghnal aghniya 'anil syirki. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, amal di sini dengan arti amal soleh. Amal soleh. Kalau amal jahat tak termasuk dalam makna ni. Pasal dah jahat dah. Sudah jahat, Allah tak terima dah. Ni amal soleh pada zahirnya, pada nampaknya. Sembahyang, puasa, haji, umrah, sedekah, sedekah itu, baca Quran, kan tu amal soleh. Itu maksudnya. Kemudian di dalamnya ada kesyirikan. Kesyirikan kepada selainku, maka seluruh amalan itu kembali kepadanya. Mana tidak sampai kepada Allah. Pasal apa? Dia buat amalan itu bukan lillahi ta'ala. Bila bukan lillahi ta'ala,
tak sampai kepada Allah. Kembali kepada Dia semua sekali. Dan aku adalah terlepas daripadanya. Mana tidak diterima oleh Allah. Dan aku adalah sekaya-kaya yang paling kaya dari perbuatan syirik itu. Itu nama Allah Al-Ghaniyul Mughni. Allah tidak berhajat kepada apa-apa. Dengan arti setiap amalan mesti semata-mata kerana Allah. Tak ada benda lain. Ada sikit pun dah sudah berlawanan dengan makna ikhlas. Mesti bersih. Mesti bersih. Kalau air mesti mutlak. Air mesti mutlak. Tak ada campur apa air je. Air mutlak dia panggil. Tak ada campur apa, bersih, jernih. Bila campur benda lain, dah tak jadi mutlak dah. Ambil kopi, campur jadi hitam. Bukan mutlak dah. Walaupun dia bersih, nampak bersih. Kalau kotor, kita pun tak minum kopi. Ambil teh, campur. Ambil susu, teh. Ambil susu, campur teh, campur air, jadi teh susu. Kita pun tarik, jadi teh, tarik. Dia bersih, tapi bukan mutlak dah. Kalau tak bersih, kita pun tak minum. Bersih, tetapi tidak mutlak. Jadi ikhlas itu mutlak lillahi ta'ala. Tak ada campur dengan benda lain. Itu maksudnya. Kalau bercampur dengan benda yang lain, Allah kata, aku berlepas diri. Bukan hak aku. Tidak sampai kepada aku amalanmu. Sabda Nabi SAW, hadis Al-Imam Ahmad dan lainnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Di antara perkara yang aku takuti akan menimpa kamu, di antara benda yang banyak-banyak aku bimbang, kata Nabi, ialah kebimbangan ini apabila menimpa kamu ialah asyirkul asghar, syirik kecil. Aku bimbang benda ni, aku takut akan menimpa kamu. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Sahabat pun tanya, syirik kecil tu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi pun menjawab, ar-riya'. Ar-riya'. Buat amalan menunjuk-nunjuk. Ar-riya'. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, hari akhirat, hari kiamat, Allah berfirman. Allah buat pengumuman di hari kiamat. Idza ajazal ibadu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum turaun fid dunya fanzuru hal tajiduna indahumul jazaa. Di akhirat, hari kiamat, kata Nabi, Allah buat pengumuman. Iaitulah di akhirat Allah tengok kepada hamba-Nya, kemudian Allah pun tengok kepada setiap amalan hamba. Setiap amalan hamba, dan Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Sebagaimana soalan juga. Soalan juga ditanyanya hamba itu dengan soalan-soalan, dan hamba itu jawab, tetapi Allah itu maha mengetahui. Tak tanya pun, Allah itu maha mengetahui. Allah pun tengok amalan hamba tadi, dibukanya satu-satu. Di antara benda yang perlu diimani, di akhirat kita ni ada diwan. Dia panggil diwanul amal, catatan amalan. Diwan dawawin al-amal, catatan amalan kita tertulis. Buka saja sejauh mata memandang. Jadi Allah tengok amalan tadi. Kemudian Allah tengok kepada amalan hamba tadi, Allah pun berfirman.
kepada golongan yang melakukan amalan kerana riya. Allah kata, pergilah kamu semua kepada apa yang kamu amalkan dalam keadaan kamu menunjuk-nunjuk amal kamu di atas dunia itu. Pergi kepada mereka ini. Umpamanya dia buat amalan supaya dipuji oleh siapa-siapa. Allah pun kata, di akhirat kamu pergilah jumpa dia. Minta pahala daripada dia. Dia boleh beri tak kepada kamu? Maknanya suatu dia panggil istinkar, suatu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti perli begitu. Perli Allah ya kepada hamba tadi. Atas dunia dulu kamu buat amalan supaya si fulan bin si fulan ataupun siapa-siapa beri jawatan kepada kamu, beri pujian kepada kamu, puji kamu. Sekarang ni pergi jumpa dia. Dia boleh beri tak pahala ataupun boleh beri tak syurga kalau dia ada. Tentulah tak ada. Pasal apa? Di akhirat adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Milik mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu perlian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya zero, tak ada dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarrah min riya'in. Allah azza wa jalla tidak menerima suatu amalan yang di dalamnya terdapat seberat debu yang berupa riya'. Di dalam makna yang sama juga, hampir lafaz yang sama, min kibrin. Allah tidak terima amalan walaupun di dalamnya ada seberat debu perasaan takabur, yakni perasaan riya'. Maknanya riya' takabur ini dia ada hubungan, dia ada kaitan yang rapat. Dia ada kaitan yang rapat. Dan takabur juga yang kita dah sentuh tadi, di antara sifat yang boleh menjadikan amalan tertolak di sisi Allah. Sama seperti ar-riya'. Dengan takabur, tengok. Dah sentuh sifat takabur sebelum ni ya. Dengan takabur, tengok apa yang berlaku kepada iblis. Duk elok-elok sebagai makhluk Allah, kawannya para malaikat, kawannya para malaikat iblis. Namanya apa? Namanya di dalam banyak kitab disebut sebagai Azazil. Namanya sebagai Azazil. Seorang mahaguru yang hebat, kerana egonya dihukum begitu oleh Allah Subhanahu, dikeluarkan daripada kenikmatan, jadi derhaka kepada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Begitu dihukum oleh Allah. Dia enggan turut perintah Allah. Apa perintah Allah kepada iblis? Sujud kepada Adam. Dia abah, dia engkar, tak hendak sujud. Engkarnya tu engkar kepada perintah Allah. Itu besar. Itu maksud engkar. Engkar kepada perintah Allah. Pasal apa? Wastakbara, takabur. Dia rasa dia ni lebih baik. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis, aku lebih baik berbanding Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau cipta dari tanah. Itu sifat takabur, egonya.
lalu Allah hukum dia. Wa kana minal kafirin, termasuk di kalangan mereka yang engkar, yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi sifat takabur ini tengok kaitan dengan sifat ar-riya. Dua-duanya amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tak terima, langsung tak terima dengan sifat takabur dan juga dengan sifat ar-riya. Tengok ya. Dia rasa diri dia lebih bagus. Ana khairum minhu, lebih baik berbanding Adam. Ialah api. Api ini di antara benda kalau atas dunia lah, benda api ini benda yang bersifat kuasa. Tak ada api atas dunia ni kita payah untuk hidup. Itu iblis dirasa dia hebat. Kita malam ni cerah terang benderang malam ni kan ada api, ada power, elektrik, kipas boleh musim, aircon boleh berjalan sejuk walaupun panas, kerana ada kuasa api. Kereta tak boleh berjalan kereta kalau tanpa kuasa api. Panasnya itu, pembakaran itu, itu semua tu dengan makna api. Jadi seseorang yang boleh menguasai api, dialah raja atas dunia. Kuasa-kuasa besar pasal apa dia hebat? Dia boleh kuasai api, kepanasan itu. Dia boleh huguk siapa-siapa. Tak dengar cakap aku bom nuklear, apa tu, atom. Itu semua daripada kuasa api. Kalau tak ada api, nak tembak satu peluru pun tak jalan. Tengok pembakaran itu. Jadi api itu kuasa, power. Kerana itulah iblis dia bangga. Ini tanah apa cerita? Demo tak kena bagai. Apa cerita tanah? Ini api. Jadi iblis pun dia rasa takabur, ego. Dan atas dunia pun sama juga. Kuasa-kuasa besar yang menguasai api itu, dia berbangga. Tak ada siapa boleh kalahkan dia. Tengok kuasa-kuasa besar. Di tangan dia api. Bom itu, bom ini, tembak itu, tembak ini. Kuasa teknologi, semua tu berjalan dengan api. Kalau tak ada api, tak ada apa lah. Sejuk, tak ada apa. Kita pun tak, malam ni gelap, kipas pun tak pusing, aircon pun tak jalan, motor, kereta, semua teknologi hancur bila tak ada api. Lalu iblis pun dia ada perasaan itu. Jadi kuncu-kuncunya di atas dunia pun ada perasaan yang sama, takabur. Itu berlakulah pembunuhan sana, pembunuhan sini, kezaliman dan sebagainya. Pasal apa? Kuncu-kuncu iblis. Dia rasa ana khairum minhu, aku lebih baik berbanding siapa-siapa. Itu sifat, sifat takabur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adna ar-riya'i syirkun, serendah-rendah riya adalah syirik. Dipanggil asyirkul asghar, syirik kecil, ataupun asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis al-Imam al-Bukhari dan Muslim, inna fi dhillil arsh yawma la dhilla illa dhilluh rajulan tasaddaqa biyaminih fakana yukhfiha an shimalih. Sesungguhnya di bawah naungan arash, di mana tidak ada naungan di situ selain naungan Allah, ialah seseorang bersedekah dengan tangan kanannya lalu disembunyikan sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya dia buat amalan, dia bawa contoh sedekah, tak ada siapa yang tahu, ataupun bukan dia mencari pujian siapa-siapa.
Terutamanya bagi mereka yang payah nak jaga hati. Payah nak jaga hati. Dibebangi, dihinggapi penyakit riak, nak cari nama, cari pujian, eloklah dia buat amalan disembunyikannya. Disembunyikannya bagi mereka yang payah nak jaga hati, ikhlas dia. Dibebangi apa? Dibebangi hatinya jadi rosak. Dulu mula-mula cantik, bila dah orang tahu umpamanya ataupun dia dedahkan amalan dia, dibebangi hati dia seronok dengan pujian. Seronok dengan pujian itu pun dah satu penyakit hati. Jadi cara yang terbaiknya amalan itu disembunyikan. Tak apa, orang tak tahu pun tak apa. Pasal kita bukan nak cari pujian daripada siapa-siapa. Yang kita nak carinya mardatillah. Dapat mardatillah, kita pun puas hati dah. Kita pun sudah puas hati. Orang tak tahu pun tak apa. Biarlah kita jadi apa? Jadi dipanggil jundi majhul, dipanggil. Jundi majhul yang bekerja di belakang tabir. Pun okey dah. Yang bekerja di belakang tabir. Tak ada siapa tahu, tetapi Allah itu Maha mengetahui. Itu bagi sesiapa yang bimbang, hatinya dihinggapi penyakit ar-riya, elok dia sembunyikan, supaya pahala amalannya tidak dirosakkan oleh sifat-sifat yang keji, seperti riya, takabbur dan seumpamanya. Seterusnya ada seorang, dia seorang alim, dia melihat seseorang, dia menangis di masjid. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia tengok ada seseorang menangis di dalam sujudnya di masjid. Lalu lepas kawan tu bangkit dari sujud, selesai solat dah, agak begitulah, dia pun pergi tanya kawan tu. Maknanya dia kata, apakah yang engkau lakukan itu? Maknanya dia tak suka cara itu, cara tempat orang ramai kemudian sampai menangis di dalam solat. Jika kamu buat ini di rumahmu, lebih baik. Tak ada siapa tahu. Daripada depan orang ramai, orang duk tengok, menangis teresak-esak. Kamu solat di rumah kamu, menangislah sampai ke pagi. Begitu. Mana apa, dibebangi orang tadi, takut orang tadi dihinggapi penyakit riya. Menangis di rumah kamu. Itu maksudnya. Itu di antara yang boleh kita kongsi pada malam ni. Kita berhenti situ. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama baca tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung dekat tajuk hakikat riya. Hakikat ar-riya dan perkara yang membawa kepada ar-riya. Muka surat berapa tu? Buku baru 553. Buku baru banyak muka surat. 553. Ni 240. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.